Okey, seterusnya kita akan beralih kepada Google Sheet untuk siapkan borang pelaporan kita. Jadi yang pertama sekali kita buka balik Google Form ni. Dan nampak tak ni simbol hijau ni. Okey, kita akan klik ke sini untuk create spreadsheet baru. Klik sini. Okey, dia akan minta untuk kita select respond destination. Kita klik sahaja pada button create. Okey, dan dia akan create satu Google Sheet yang baru bagi borang pelaporan kita. Jadi ini adalah maklumat yang telah pun kita hantar, kita masukkan dalam Google Form. Okey. Alright, dia ada semua maklumat ni. Dan sekarang ni kita nak gabungkan, maklumat yang ada dalam ni ke dalam Google Slide yang telah pun kita bina. Google Slide laporan aktiviti ni kan. Okay, jadi macam mana kita nak gabungkan dua ni? Alright, jadi salah satu cara adalah kita menggunakan AutoCRAD. Jadi sebelum kita gunakan AutoCRAD tu, ada something yang kita perlu buat dahulu. Yang pertama adalah dari segi gambar. Okay, kalau kita lihat dekat sini, okay, dekat kolom gambar aktiviti ni, okay, kita ada dua gambar kan. Nampak tak ada dua link kat sini? Okey, tapi link ni berada dalam satu sel yang sama. Jadi kita kena asingkan dahulu yang ni. Jadi bagaimana nak asingkan? Kita akan gunakan formula split. Okey. Jadi cara menggunakan formula split adalah masuk dalam satu kolom baru. Kita letak je sini gambar 1. Dan ni gambar 2. Okey, jadi equals, saya besarkan sikit. Okay, equals kat sini ya. Sama dengan saya akan typekan apa tu formula ni dekat bawah description split split. Okay, split. Okay, dan select column yang ada link tadi, yang ni O2. Dan kerana kita nak gunakan formula array supaya dia automatic keluar, kita akan gunakan O2 titik bertindih O, koma, buka penutup kata. Okay, kita nak split dia based on koma dan juga space. Jadi koma, space, tutup penutup kata, dan kita tutup sekali lagi. Okay, kemudian untuk jadikan array formula, okay, kita klik sahaja dekat keyboard kita, Ctrl Shift Enter. Okay, dia akan keluar array formula kat tepi ni. Okay, kalau cikgu nak type sendiri pun tak ada masalah. Dan klik Enter. Okay, jadi sekarang ni dia dah pun akan split semua gambar-gambar yang ada di sebelah sana. Okay, kalau cikgu tengok dekat sini ada value-value kan. Kalau kita tak nak ada value ni, boleh delete dahulu semua kolom, semua row yang tidak digunakan. Okay, saya select semua row. Okay, dan saya delete dulu. Okay, delete rows dahulu. Okay, nak bagi cantik lah. Okay, kemudian kita ingat tak tadi kita ada buat peratus kan. Okay, jadi sekarang ni kita nak buat formula peratus. Formula peratus, jumlah patuh hadir dan jumlah hadir ni. Jadi buka kolom baru. Okay, typekan peratus. Okay, jadi peratus ni akan sama dengan jumlah yang hadir, which is H. Jadi H2, H kerana kita nak gunakan array formula, akan bahagi dengan G2G. Alright, dan Ctrl Shift Enter untuk jadikan array formula, dan klik Enter. Okay, jadi dekat sini suggested autofill ni kita buang dulu. Okay, tak perlu. Alright, jadi dah pun array formula dah pun jadi peratus. Dan kalau kita nak pastikan setiap kali kita masukkan nombor ni dah akan jadi peratus, kita tambah sahaja sedikit formula lagi, iaitu formula 2%. Okay, 2 tambah je kat sini lepas array formula dan pembuka tu 2_%. Okay, kemudian type macam ni. Okay, jadi sekarang ni setiap kali nombor ni dia bahagi, dia akan automatic tukar kepada persen. Okay, klik Enter. Jadi kalau ada value baru pun nanti dia tetap akan tukar kepada bentuk persen. Alright, sekarang ni langkah seterusnya adalah kita kena pastikan gambar ni
boleh diakses oleh pelaporan kita. Jadi kalau kita tengok tadi kan, gambar ni kita upload dekat Google Form. Okay, dia akan masuk ke Google Drive kita. Jadi sebelum kita teruskan langkah seterusnya, kita kena pastikan dahulu gambar yang kita upload tu is accessible. Okay, maksudnya dia public. Okay, caranya adalah kita pergi kepada Google Drive kita. Okay, kita masuk ke laporan perjumpaan. Ini dia, folder laporan perjumpaan. Folder ni, dia create automatic bila kita create kita punya Google Form. Jadi, folder ni kita kena jadikan public. Okay, jadi, kita klik kepada button share kat sini. Share. Okay, kemudian klik pada share with Ministry of Education Malaysia supaya kita boleh tukar kepada anyone with the link. Dan dia punya role sebagai viewer sahaja. Okay, anyone with the link, viewer, klik done. Okay, dah siap. Kemudian kita balik semula kepada Google Sheet kita. Dan sekarang kita kena buat formula untuk memaparkan gambar. Okay, jadi formula untuk memaparkan gambar ni saya akan letak dekat description juga. Okay, contohnya saya copy sahaja daripada yang saya dah ada. Okay, ni formula yang saya dah ada. Saya copy. Saya masukkan dalam kat sini. Okay. Okay, dekat sini, dekat depan ni tak perlu ubah apa-apa. Kemudian gambar group ni kita tukar kepada nama dia lah. Okay, jadi kita buat foto 1. Okay. NN, kemudian substitute NN ni kita akan letakkan kolom yang ada gambar. Jadi kolom yang ada gambar 1 adalah kolom, nampak tak S kan kat sini kan. Jadi kita tukar kepada SS. Okay, dan klik enter. Okay, itu saja. Kemudian kita copy sekali lagi formula ni. Kita pergi ke kolom seterusnya. Kita buat benda yang sama. Cuma kali ni, photo 1 kita tukar kepada photo 2. Kemudian substitute SS ni kita tukar kepada S. Ramai ke tu T kan. Jadi kita tukar kepada T. Okay. Dan klik enter. Alright. Jadi untuk memastikan kita tak tertukar, saya akan warnakan yang semua ada formula ni kepada warna kuning. Okay, supaya kita faham. Oh, yang ni semua bukanlah daripada Google Form, tapi ni adalah formula kita. Okay. Seterusnya kita akan splitkan nama cikgu. Sebab nama cikgu, kalau tengok nama cikgu kat sini, kita sekalikan semua. Okay, kita sekalikan semua. Jadi kita nak tukar kepada satu-satu. Okay, cara dia adalah kita buat satu kolom baru kat sini. Kita buat nama guru 1 contohnya. Kita akan gunakan formula yang sama, iaitu split. D equals SPLIT, split. Kemudian kita ambil, kita select yang ada nama, kolom yang ada nama. Okay, yang ni kan, I kan. Jadi I2, titik bertindih I. Okay, koma. Kita akan split dia based on koma juga. Okay, tutup titik bertindih. Okay, tutup kurungan. Kemudian jadikan array formula. Klik saja pada button Ctrl Shift Enter. Okay, dan klik button Enter. Okay, jadi tengok sini. Namanya telah pun dibahagikan kepada 5 lah. Okay, jadi nama guru 1 kita pun drag lah dia punya tajuk ni. Okay, nama guru 2, 3, 4 dan 5. Okay. Boleh? Baiklah, seterusnya kita akan install extension AutoCAD. Okay, bagaimana nak install extension AutoCAD? Klik pada button extension kat atas ni. Klik pada add-ons dan klik kepada get add-ons. Okay. Okay, dekat sini kita search AutoCAD dekat atas ni. Alright. Kita search AutoCAD dan kita akan dapat AutoCAD dekat sini. Ya, yang logo kuning ni. Okay, dan klik install. Macam saya dah ada. Tak apalah, klik install. Dia akan minta permission. Just klik yes saja. Okay. Dan tutup. Bila dah tutup, sepatutnya extension AutoCAD tu akan muncul dekat kita punya menu extension. Jika tiada, cikgu refreshkan keseluruhan Google Sheet ni. Okay, jadi klik extension.
klik autocorrect, kemudian klik button launch. Okey. Okey, jadi ini adalah paparan untuk autocorrect. Kita klik pada new job. Okey, job name bagi nama ni pelaporan mingguan. Alright, klik pada button next. Kemudian kita ambil choose template from drive. Kita ambil balik template laporan aktiviti yang kita buat. Okey, mana template laporan aktiviti? Yang ni kan? Okey, yang ni. Klik select. Kemudian dia akan fetch teks yang kita dah buat daripada template tu. Klik pada button next. Okey, dan ini adalah di mana kita akan meshkan teks yang kita buat dalam Google Slides ni kepada Google Form. Jadi yang pertama sekali adalah gambar satu. Kita tukarkan gambar satu kepada image. Okay, klik sini saja dan image URL dia adalah foto ID 1. Foto 1. Okay, sama juga gambar 2 tukar pada image. Image URL adalah foto 2. Okay, kemudian ulasan. Ulasan standard sahaja. Maps tu penambahbaikan impak ulasan. Okey, jawatan pelapor dah ada nama unit kepada unit sahaja. Tarikh, tempat, masa dah okey. Hadir adalah jumlah yang hadir. Patut hadir lah jumlah patut hadir. Guru 1, nama guru 1, guru 2, nama guru 2. Guru 3, nama guru 3, guru 4, nama guru 4. Guru 5, nama guru 5. Okey, nombor perjumpaan kali ke. Kemudian aktiviti 1. Ini dia pengesahan aktiviti 1. Aktiviti 2. Aktiviti 2. Aktiviti 3. Dan aktiviti 4. Okey. Dah pun semua mesh and everything. Klik pada button next. Okey. Kemudian kita nak bagi nama file. Setiap file yang di-generate tu nak bagi nama macam mana. Jadi biasanya saya lebih suka buat unit. Okey, dan perjumpaan kali ke berapa. Mudah sahaja. Okey, kemudian type kita nak jadikan bentuk PDF terus. Klik button next. Okey, destination folders kita nak masukkan dalam folders yang tadi, yang laporan perjumpaan tu yang kita jadikan public tu. Okey, yang ni klik pada select. Okey, kemudian klik pada button next. Dynamic tak perlu, merge condition pun tak perlu. Share docs kalau kita nak share. Maksudnya lepas dia siap generate jadikan PDF tu, kita terus hantar ke email. Kita boleh gunakan function ni Okay, jadi klik pada yes kat sini, share sebagai PDF tu, kita masukkan email. Kalau dalam laporan kita ni kita memang tak ada minta email. Jadi kita createkan satu email core. Okay, contohnya saya nak setiap kali pelaporan ni dijana, dia akan masuk ke dalam email curriculum saya. Okay, contohnya email saya unique kakaksetiu@edd.edu.my. Jadi pastikan betul lah. DIDIK. Okay, pastikan betul alamat ni. Copy kepada siapa and everything. Type in subject. Subjeknya saya nak perjumpaan kali ke unit. Dan perjumpaan kali ke berapa. Okay, supaya mudah saya nak tengok. Okay. Yang apa tu? Body email ni pun kita boleh type. Berikut adalah pelaporan unit apa? Unit pada kita buat tarikh. Okey. Kita buat tempat. Jam kita buat masa. Okey. Perjumpaan ini telah dihadiri oleh guru berikut. Okey, kita pun kat sini kita buat nama guru lah. Guru terlibat. Okey, macam tu. Okey, ni contoh Okey, klik pada button next. Seterusnya, run on form trigger kita kena klik pada yes. Okey, confirm yes. Okey, dan klik pada button save. Okey, dah pun siap.
Sekarang kita nak preview dahulu supaya kita boleh baiki jika ada sebarang kesilapan. Nak preview, klik pada button mata kat sini. Ini preview job details, klik sini. Okey, dia akan try tengok pada row yang boleh merge. Kemudian klik pada preview for first mergeable row. Maafkan saya jika pronunciation saya salah. Alright. Dah pun jadi Persatuan Bahasa Melayu 1. Okey, klik sini. Okey, dan ini dia. Dah pun siap. Okey, kalau tengok sini dah pun menjadi Dah pun menjadi kita punya pelaporan kita. Ini maklumat daripada Google Form yang kita isi terus masuk ke sini. Okey, kalau kita dah puas hati, okey, klik pada button close. Okey, seterusnya untuk kali pertama sahaja kita klik pada button run job. Dan dia akan create job untuk maklumat yang telah pun kita isi. Tetapi selepas ini kita tak perlu lagi klik pada create job kerana dia akan automatic create setiap kali kita isi borang Google Form. Okey. Okey, dah siap. Close. Dan kita tengok sini dah pun adalah 2 laporan. Okey, klik pada URL ni kita boleh akses laporan kita. Contoh kat sini. Okey, tunas kadet remaja sekolah 2. Tengok tak? Okey, dah pun ada gambar, dah pun ada penambahbaikan. Dah pun ada pelaporan everything. Dah siap dah. Cuma saya rasa lepas ni saya nak buat penambahbaikan sikit. Letak nombor lah kat guru ni baru nampak cantik sikit. Okey. Okey, jadi cikgu, itu sahaja cara untuk kita create laporan. Dekat mana kita nak cari laporan semua ni? Dekat drive kita. Dekat drive laporan perjumpaan tadi kan, folder ni. Nampak tak? Dah ada dah ni yang saya buat sebelum ni dah pun ada. Dah pun ada, kita boleh access bila-bila masa sahaja. Dan pada masa yang sama, tadi kita suruh dia hantar kat email kan, kita tengok menjadi atau tidak hantar kat email. Kita try buka email kita. Email kita masukkan tadi. Okey, ada dalam email kita, cuma dia masuk dalam spam. Okey, cuma dia masuk dalam spam, tak apa. Tengok Tengok dia ada hantar kat kita. Ikut pada berikut adalah pelaporan unit apa-apa di Kalimantan yang setengah dihadiri oleh guru berikut dan dia boleh akses. Jadi kita bolehlah hantar, kalau lah kita ni SUKO, kita hantar ke email PKCO kita. Ataupun jika sekolah kita ada satu email khas untuk KO, kita hantar semua pelaporan ke dalam email ni. Okey, buat not spam supaya lepas ni kita boleh akses dengan mudah dalam email, tidak akan hilang. Itu saja untuk video kali ini. Seterusnya kita akan belajar pula bagaimana nak bina portal untuk kumpulkan semua pelaporan ini. Okey, selamat mencuba.